wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala muallifu Syekh Abdullah Al-Fatani rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid daraini amin. Sambungkan kitab Muhimmah muka surat 22. Kitab Jawi muka surat 22. Dan ke-17. Dan ke-17 daripada 18 golongan yang Allah haramkan mereka itu untuk masuk dalam syurga. Siapa? Sahibul Kubati. Kitab Jawi Kuyati. Yang betul Kubati. Kan Sahibul Kubati. Dengan ba. Kalau kita Jawi dengan ya, silap. Sahibul Kubati la'alla sawab, yang betulnya Kubati. Iaitu Sahibul Kubati ni siapa? Orang yang bermain gendang. Yang kecil tengahnya gendang, luas dua tepinya gendang. Bagaimana alat permainan kubah ini? Tengahnya kecil, tepinya besar. Tepinya besar, kiri kanan besar. Tepi kiri kanan besar, tengah-tengah kecil. Kiri kanan besar. Kan? Itu namanya kubah. Dan kubati. Dua tepinya luas, di tengahnya kecil. Tetapi tepi yang ada kulitnya itu terlebih luas. Tepi itu orang panggil dengan kulit. Gendang dengan kulit. Kan? Tetapi tepi yang ada kulitnya itu terlebih luas daripada yang tiada berkulit pada sekarang. Orang yang bermain gendang ni merupakan sebahagian golongan yang Allah haramkan masuk dalam syurga. Alat permainan orang panggil dalam Arab namanya mi'zafah. Kalau jamak atas wazan sirah mutahajumu namanya ma'azif. Kan? Mi'zafah alat muzik. Kalau jamak atau wazan sirah mutahajumu namanya ma'azif namanya. Terkadang diibaratkan dengan malahi. Al-malahi, alat permainan. Kan? Atau dikatakan alat permainan yang diharamkan. Alat muzik yang diharamkan. Kita bukan semestinya kena 24 jam ibadah. Tidak demikian. Kan? Tak boleh beribu langsung ke? Bukan demikian. Kan? Seorang sahabat namanya Hanzalah namanya. Kan? Satu ketiga awal campakkan di hati sahabat Hanzalah radhiyallahu anhu. Dia berasa takut. Takut-takut aku termasuk golongan munafik ni. Kan? Bila diingatkan Allah, rasa takut dia. Kan? Kata Rasulullah SAW, Ya Hanzalah, hei Hanzalah, sabda Rasulullah. Sa'atan wa sa'atan. Ada seketika kita ni orang panggil sibuk dengan urusan dunia. Sa'atan. Ada seketika kita ni kena beramal ibadah. Walau kanat takunu qulubakum kama takunu inda zikri lasafahatkumul malaika hatta tusallima alaikum fituruk, kata Rasulullah SAW. Hei Hanzalah, ada satu ketiga untuk engkau mengerjakan pekerjaan dunia. Dan ada satu ketiga untuk kau mengerjakan amal ibadah.
Kata Rasulullah SAW, jika hati kau sama. Wahai Hanzalah, kalau hati engkau sama. Kalau kalau bukan masa engkau beramal ibadah, ketika engkau mengerjakan urusan dunia, hati kau sama. Tak berubah. Begitulah engkau ingatkan Allah ketika ibadah. Di luar ibadah pun engkau ingatkan Allah. Tubuh zuhir dengan urusan dunia, hati tetap tak berubah. Rasulullah menyebutkan, la safahat kumul malaika. Malaikat akan bersalam dengan kamu. Malaikat akan bersalam dan malaikat akan beri salam di pertengahan jalan kamu. Maknanya kita ni bukanlah dituntutkan kena ibadat siang malam pagi petang. Ibadat 24 jam. Tak demikian. Tidak. Tidak demikian. Fiqahnya tidak demikian. Terkadang berasa nak berhibur. Terkadang rasa nak bercuti. Begitu. Kan? Cuma alat muzik ni. Tapi itulah. Alat muzik ni dah sinonim kan. Buka kereta, muzik. Pergi shopping mall, ada muzik. Di kedai, ada muzik. Di kenduri, ada muzik. Kemana kita pergi, dipasarkan muzik. Maka kita akan bicarakan dua aliran ulama yang mana menghalalkan, yang mana mengharamkan. Kita pergi dulu. Kan? Siapa ulama yang mengharamkan muzik? Antara Imam Malik. Imam Malik mengatakan orang yang terlibat dengan dunia muzik ini, orang yang terlibat dengan dunia nyanyian, orang itu orang yang fasik, kata Imam Malik. Mazhab Malik mengatakan, siapa pun yang terlibat dalam dunia muzik, siapa pun yang terlibat dalam dunia nyanyian, orang itu orang yang fasik, kata Imam Malik. Kata Imam Nawawi, haram upahkan orang yang menyanyi dan hasil dapat tu pun haram. Terpanggil penyanyi datang. Nyanyilah kat sini. Kan? Bagi upah. Upah pun haram. Hasil pun haram. Demikianlah kata Imam Nawawi. Kata Syekh Ibn Hajar. Ibn Hajar ada dua kan. Yang terkenal dalam mazhab Syafi'i, Ibn Hajar dua. Yang pertama Ibn Hajar Al-Asqalani. Itu masyhur dengan hadis. Yang kedua Ibn Hajar Al-Haytami. Yang masyhur dengan fiqh. Kata Ibn Hajar Al-Haytami, mana-mana ulama yang mengatakan muzik itu tidak haram, ada khilaf, maka dialah, kata Ibn Hajar, orang yang dikuasai oleh hawa nafsu, tersilap pada fatwa. Wah, keras tu. Kalau ikut fatwa Ibn Hajar, sangat keras. Muzik hukumnya haram. Siapa yang ulama fatwa tidak haram, dia kata khilaf, ulama tu dikuasai oleh hawa nafsu. Itu berat tu. Kalau kita dengar fatwa Ibn Hajar, berat sangat. Takut kita. Jadi, haram. Siapa kata ada khilaf, siapa kata tidak haram, bermakna orang tersebut dah melakukan satu kesilapan. Salah orang tu. Ibn Hajar kata salah orang tu. Fatwa dia salah. Kan? Dia bagi fatwa dikuasai oleh hawa nafsu. Itu kata Ibn Hajar. Kata Ibnu Qudamah, siapa yang jadikan muzik suatu pekerjaan. Kan? Siapa jadikan muzik satu pekerjaan, memang itulah kerja dia. Duk upah, duk nyanyi, duk ni. Macam-macam kan? Maka dia tidak boleh diambilkan keterangan saksi. Saksi tak terima, kata Ibnu Qudamah. Orang terlibat dunia muzik, dia tak layak untuk menjadi saksi. Kan? Mereka berdalilkan Al-Quran, wa minan nas may yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah bighairi ilmin wa yattakhizaha huzwa ulaika lahum azabun muhim. Allah menyebutkan, dan antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tak berguna
ada sebagian manusia diguna perkataan yang menyesatkan orang. Digunakan perkataan yang tak berguna untuk menyesatkan manusia. Dan menjadikan jalan Allah tu orang panggil olok-olok. Mereka itu mempunyai azab yang sangat-sangat menghinakan. Mereka berdalilkan hadis bagi Rasulullah SAW. Liyakunanna min ummati aqwamun yastahillul hira wal harir wal khamra wal ma'azif. Rasulullah SAW menyebutkan, akan ada antara umat aku satu kaum dihalalkan zina, satu kaum dihalalkan sutera bagi orang lelaki, satu kaum yang minum arak, satu kaum yang menghalalkan muzik. Nabi sebut secara terus. Akan ada satu kaum di kalangan umat aku ni, dia menghalalkan zina, menghalalkan arak, menghalalkan sutera, menghalalkan muzik. Kan? Adapun disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad, Ibnu Omar pernah mendengar suara seruling daripada seorang penggembala. Disumbat telinga dia. Jalan sampai tak dengar boleh buka. Itu orang panggil jalan ulama yang mengatakan muzik itu haram. Kata Ibnu Omar, begitulah yang aku lihat kelakuan bagi Rasulullah SAW. Nabi dia dengar muzik, Nabi dia dengar suara serunai, Nabi tutup telinga dia, dia jalan jauh, agak-agak sampai dia tak dengar, baru Nabi buka. Kan? Itu jalanan ulama yang mengharamkan akan muzik. Kan? Ada sebahagian ulama mereka memfatwakan muzik nyanyi itu harus. Kan? Muzik dan nyanyian itu harus. Seperti siapa? Abu Bakar Ibnul Arabi. Kata Abu Bakar Ibnul Arabi, had kata muzik itu haram, yang kata muzik itu haram itu dalil yang tidak sahih. Kan? Rawi itu orang panggil rawi yang tidak siqah. Kan? Bermakna hadis itu tidak sahih, kata Abu Bakar Ibnul Arabi. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, setiap nyanyian dia bergantung kepada niat. Kata Imam Al-Ghazali, setiap nyanyian dia bergantung kepada niat. Kalau niat maksiat, maka nyanyian itu dihukumkan maksiat. Kalau diniatkan taat, maka nyanyian itu dihukumkan taat. Jika tak niat apa-apa pun, orang panggil lahun namanya. Benda yang dimaafkan. Dengar muzik, nyanyi, tak niat apa pun. Itu kata Imam Al-Ghazali, lahun. Benda yang dimaafkan. Kalau kita nak dengar muzik, ikut fatwa Imam Al-Ghazali. Berdasarkan kepada niat. Ingat ni, pasal kita di akhir zaman susah nak elak daripada muzik. Nak ikut siapa? Ikut pendapat Imam Al-Ghazali. Telefon pun bunyi muzik. Kalau ringtone orang telefon, bunyi apa? Cuba orang call, bunyi apa? Kan muzik keluar tu. Dan di akhir zaman payah nak elak dah. Dan maka kita nak ikut siapa? Ikut fatwa Imam Al-Ghazali. Dia berdasarkan kepada niat. Niat apa? Tengoklah. Kalau niat untuk mengerjakan maksiat, nak cenderung jatuh pada maksiat, dosa. Niat pada taat, hasillah pahala. Atau kata fatwa Imam Al-Ghazali kan. Kata Imam Abu Mansur Al-Baghdadi, muzik itu hukumnya harus.
Sebab apa kata Masuk Al-Baghdadi muzik itu harus? Dengan sebab muzik dia boleh mengurangkan kesedihan. Dengan sebab muzik dia boleh membangkitkan semangat rohani. Kata Masuk Al-Baghdadi dia mengharuskan muzik. Imam Muzanni, anak murid Imam Syafi'i. Imam Muzanni ni anak murid Imam Syafi'i. Orang panggil sahabat Imam Syafi'i. Riwayat daripada Imam Muzanni, satu hari Imam Muzanni dia berjalan dengan Imam Syafi'i. Seorang guru Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris. Dia berjalan dengan seorang anak murid yang Imam Muzanni. Tengah-tengah jalan berdua, dia terjumpa seorang hamba perempuan yang sedang menyanyi. Seorang hamba perempuan berjalan-jalan, sedang menyanyi, terserempak sedang menyanyi hamba perempuan itu. Padahal Imam Syafi'i tak ingkar pun perempuan itu menyanyi. Imam Syafi'i duduk berhenti, duduk dengar. Tak ingkar. Maka Imam Muzanni mengatakan harus. Orang panggil mafhum dia, muzik itu harus. Imam Muzanni. Imam Ghazali, Imam Muzanni. Imam Qalyubi. Kalau kita mengaji kitab yang masyhur, kitab Mahalli. Kan? Kalau kita biasa mengaji kitab Bajuri, naik Iqna, naik Fathul Wahab, naik Mahalli, Imam Qalyubi. Kata Imam Qalyubi, muzik itu boleh dimainkan pada hari raya dan pada kenduri. Kenduri kahwin boleh. Kan? Kata Imam Qalyubi, boleh pada hari raya. Dan juga harus dalam keadaan sakit, niat untuk kesembuhan dengan syarat diakui oleh doktor yang adil. Bermakna, muzik itu salah satu teknik rawatan. Kata Imam Qalyubi, muzik itu boleh menyembuhkan penyakit dengan syarat diakui doktor yang adil. Salah satu bagian daripada perubatan dengan muzik. Kan, ikutlah muzik apa, kita taruh gambar dia yang boleh penenang, boleh kurangkan sakit begitu. Kata Imam Qalyubi lah, hari raya boleh main muzik, boleh. Nyanyilah tak masalah hari raya. Kata Imam Qalyubi. Kan. Imam Qurtubi, tapi Imam Qurtubi mazhab Malik lah. Imam Qurtubi kan tafsir Qurtubi. Kan. Kata Imam Qurtubi, kan, diambilkan daripada hikayat perkataan Imam Qushairi. Alat muzik yang dimainkan oleh orang perempuan ketiga kedatangan baginda Rasulullah SAW ke Madinah. Nabi hijrah sampai di Madinah, laki perempuan duk main alat muzik. Depan Nabi, orang pun main alat muzik. Sedangkan Abu Bakar kata nak herdik. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu nak herdik perempuan tu. Apa duk nyanyi depan Nabi ni? Abu Bakar nak herdik, so berhenti ni. Tapi Rasulullah SAW larang tindakan Abu Bakar. Nabi larang tindakan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Apa kata Rasulullah? Ya Abu Bakrin, biarkanlah mereka, wahai Abu Bakar, supaya orang Yahudi tahu agama kita ni bukan agama yang terlalu sangat menyempitkan kita. Agama ini kita seolah-olah macam orang panggil taklah terlampau teruk sangat. Tak terlampau longgar, tak teruk sangat. Orang panggil macam fleksibel begitu. Biarlah. Kan? Supaya orang yang tahu agama kita ni bukan terlampau mengongkong, tidak demikian. Kan? Nabi kata pada Abu Bakar, biarkan. Jangan ditegah mereka main alat muzik. Itu dikatakan fatwa-fatwa ulama-ulama yang menghukumkan alat muzik itu, hukumnya harus banyaklah. Kalau kita buka Hasiah Jamal,
Kan Syekh Sulaiman Jamal dia mensyarahkan kitab Minhajul Tullab. Dan Minhajul Tullab ni karangan orang panggil Syekh Zakaria Al-Ansari. Makruh nyanyi tanpa alat muzik. Walaupun nyanyi itu oleh yang ajnabi. Makruh. Tak sampai tangga, haram. Nyanyi tanpa alat muzik, walaupun dia dapat ajnabi, itu makruh. Walaupun dapat amran, itu makruh. Akan tetapi jika timbul fitnah, bercampur gaul laki perempuan, itu haram lah. Kalau dah bercampur laki perempuan, itu haram. Adapun seorang ibu nyanyikan untuk anak nak tidur, itu tak salah. Seorang ibu dodolkan anak tidur kat buaya, dia pun nyanyi. Lama nak tidur. Itu tak salah. Kan? Zaman Arab, mereka nak lajukan tunggangan kuda unta mereka, dia nyanyi. Itu budaya adat orang Arab. Nyanyi. Kuda unta jadi semangat. Laju jalan tu. Itu pun tidak salah. Kan? Cuma ulama sufi letakkan syarat lah. Ulama sufi letakkan syarat nak nyanyi muzik ini, majlis itu tidak ada golongan amrat. Amrat tu orang panggil macam pondan lah. Syarat nak buat menyanyi, nak buat majlis menyanyi ni apa semua, syarat yang pertama tidak ada golongan amrat. Amrat ni bahasa kita, bahasa muda macam pondan lah. Kan bahasa muda macam pondan. Kan amrat. Lelaki-lelaki jambu itulah, begitulah. Yang kedua, kata syarat dia nak buat majlis ni, tak bercampur antara laki-laki dan perempuan. Tak bercampur antara laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, niat ikhlas. Bukan nakkan habuan dunia. Panjang kalau bicara muzik ni. Lah, kita cuba cari jalan pelepas lah. Pasal di akhir zaman susah nak elak. Kita cuba cari jalan nak lepaskan. Kan fatwa-fatwa yang ada boleh melepaskan kita. Antaranya Imam Muzani, antaranya Imam Al-Ghazali, antaranya Imam Qalyubi, antaranya Syekh Sulaiman Jamal. Dan mereka fatwa. Imam Ghazali dua je, alat muzik yang haram. Kan? Seruling dengan gitar. Kan? Orang panggil Al-Autar dengan Al-Mizmar. Lain semua halal, kata Imam Al-Ghazali. Kan? Kalau kita buka sejarah-sejarah ulama-ulama dulu dalam kitab, kan, Syiarul A'lamin Nubala. Kan, Syiarul A'lamin Nubala, orang panggil karangan Abu Ishaq Ibrahim. Kan, diambilkan perkataan Imam Az-Zahabi. Seorang imam, seorang hafiz, seorang yang alim, lagi al-alamah. Kata Imam Zahabi dalam kitab Syiarul A'lamun Nubala ni, seorang muhaddisin namanya Muhammad Ishaq bin Ibrahim, dia merupakan imam, al-hafiz, lagi pula seorang alim, dan dia juga seorang ahli muzik. Pandai main muzik dia. Di imam tu. Bukan imam sembahyang, imam ikutan orang lah. Dia pandai main alat muzik. Jangan pelik. Kan? Banyaklah ulama-ulama yang besar-besar ni. Kan? Abu Salamah tu, dia merupakan seorang imam, lagi pula orang panggil suka dengar muzik. Jangan pelik, ustaz apa suka dengar muzik? Muzik hukumnya luas. Kan? Ada ulama mengharamkan, ada ulama memakruhkan, ada ulama mengharamkan. Kan? Itulah orang panggil, banyaklah kalau nak ambil kaul ulama ni. Kalau buka kitab fiqh tu luas lah. Bicara kata muzik cukup luas. Kan? Maka jangan kita orang panggil nak suruh ikut pendapat kita je. Ulama fatwa banyaklah begitu kan. Jangan lupalah Imam Al-Ghazali, Imam Muzani, Imam Qalyubi, Syekh Sulaiman Al-Jamal. Kan? Itu dikatakan ulama yang mengharuskan mengeluarkan muzik. Yang haram tu banyaklah. Itu orang panggil sahibul qubah. Satu golongan. Kalau niatnya tidak betul, maka mereka diharamkan masuk dalam syurga.
Dan ke-18. Dan ke-18. Daripada 18 golongan orang yang diharamkan masuk dalam syurga. Ariti. Ariti. Siapa Ariti? Iaitu Ariti orang yang bermain rebab dan biola dan serunai. Dan rebab dan biola. Rebab tu seakan-akan gitar lah. Bentuk lain sikit lah. Zaman dulu punya kan. Rebab. Dia seakan-akan gitar. Biola kita maklum lah kan biola. Serunai maklum lah kita tiup tu kan. Tetapi sekalian yang tersebut itu main biola, main rebab, main serunai. Jikalau tiada mereka itu, kalaulah tiada mereka itu, taubat ia mereka itu, kalaulah mereka itu tak taubat, orang yang main tak taubat, kemudian daripada bermain itu tak taubat sekalian tersebut. Lah, dulu main biola tak taubat. Dulu main rebab tak taubat. Dulu main serunai tak taubat. Kan? Kalau mereka tidak taubat, dia bermain sekalian tersebut itu, taubat tu dengan taubat yang sahih. Kan? Dengan segala syaratnya, dengan segala syarat taubat. 4 rukun taubat, 3 syarat taubat. Jangan lupalah. Kan? Taubat 7 perkara. 3 syarat taubat, 4 rukun taubat. Sebelum nak masuk rukun taubat, dia ada 3 syarat taubat. Kan? Ingat dulu syarat yang pertama, betapa kejinya dosa yang pernah kita lakukan. Itu syarat taubat yang pertama. Kena ingat, dosa yang kita buat dulu, kejinya teruklah ya Allah. Dulu aku buat sekian-sekian, teruk dosa ni. Sampai ibadat awal tak terima. Kejinya dosa. Nabi pun tak berikan syafaat. Atau orang panggil. Kan? Antara syarat taubat. Syarat taubat yang kedua, hendaklah engkau sinarkan ketika sebelum taubat, engkau itu hamba yang dhaif, hamba yang lemah. Kita ni makhluk yang lemah. Tak padan kita. Lemah buat dosa. Syarat yang ketiga, syarat taubat orang panggil, hendaklah engkau mengetahui, engkau rasakanlah azab Allah tu sangat dahsyat, tak mampu. Kalau tak taubat, nak masuk neraka tak mampu nak tanggung. Barulah kita masuk 4 rukun taubat. Berhenti dosa yang pernah kita buat, dan dosa seumpama pun kena berhenti. Azam tak nak buat lagi dah. Kemudian datang sifat menyesal. Kalaulah dulu pernah jadi ahli muzik, dulu pernah menyanyi, di hadapan manusia beribu orang, untuk menyanyi duk apa. Kan? Hari ini, hendaklah engkau taubat dengan taubat yang sahih, dengan segala syarat. Time muzik tu ada hukumnya diperluaskan, itu jangan lupa kan. Kalau dengan sebab nyanyian, dia boleh tarik orang muda dengan nasihat. Dengan sebab nyanyian, dia boleh tarik orang muda datang ke masjid. Itu lain, hukumnya berubah. Kan? Ini cerita orang panggil yang niatnya untuk maksiat lah. Nyanyi, minum arak. Nyanyi, ada campur perempuan lelaki. Yang ni benda haram lah. Kan? Dalam kata taubat yang sahih dengan segala syaratnya. Jikalau taubatlah ia mereka itu, kemudian daripadanya dia bermain sekalian yang tersebut, main biola, main rebab, main serunai, maka bahawa sesungguhnya kalau kau taubat sahih, diampun Allah Ta'ala akan sekalian dosa mereka itu. Ampun semua dosa. Kalau taubat sebenarnya yang sahih, Allah SWT ampunkan semua dosa. Maka alah ia mereka yang bertaubat ni, dia berjumlah, dia berperhimpunan orang yang beroleh kemenangan.
Kan dah bertaubat, tentu awak terima. Mereka ini dikatakan orang yang beroleh kemenangan pula. Dan dikatakan orang yang beroleh kemenangan. Kan muflihun, orang yang beroleh kemenangan. Kerana orang yang taubat daripada dosanya itu seperti orang yang tidak ada dosa. Orang yang bertaubat daripada dosa, seumpama dia ni orang yang tak ada dosa. Itu dikatakan kelebihan orang yang taubat, seumpama tak dosa lah. Kan? Bersih, tidak ada dosa. Seperti kita mandi gugur semua benda-benda kotor. Gugur hilang semua daki-daki benda bau-bau. Itu orang panggil kelebihan orang yang taubat. Kan? Taubat tu hukumnya wajib. Kan? Maka segeralah olehmu, hei segala orang yang berkendak kemenangan akhirat, segera ke bertaubat. Jangan tangguh, hukum taubat tu wajib. Sama ada daripada dosa yang kecil atau dosa besar. Wajib. Dosa kecil je pun wajib taubat. Sama ada dosa tu dikerjakan oleh seorang hamba dengan Allah atau dosa tu dikerjakan seorang hamba sesama hamba makhluk manusia. Tak kira. Dosa tu dengan Allah pun wajib segera taubat. Dosa sama makhluk pun wajib dia bertaubat. Kan? Tak banyak, sikit je buat salah dulu. Wajib taubat. Tak kira dosa tu banyak, dosa sikit, wajib dia kena bertaubat. Lah tak sengaja dulu tak tahu kata salah. Sengaja tak sengaja, wajib dia kena taubat. Segera taubat, itu kewajipan yang berbeza. Taubat itu wajib. Yang kedua, menyegerakan taubat itu wajib yang suku. Wajib yang berbeza. Bila bertangguh, hati makin lama makin gelap. Makin lama makin gelap. Berkarat. Inal qulub kan tasda'u. Sesungguhnya hati itu berkarat, kata Rasulullah SAW. Kama yasda'ul hadid, sebagaimana berkaratnya besi. Tak nampaklah hati kita berkarat. Tapi Nabi kata hati itu berkarat. Sebagaimana besi berkarat, begitulah. Bila kita buat dosa, seolah dosa itu menyebabkan hati itu berkarat. Hitam begitu. Hendaklah jangan tangguhkan taubat. Hendaklah kita segerakan akan taubat. Nabi Adam awak terima taubat sebab 5 perkara. Manakala Iblis awak tak terima taubat sebab 5 perkara pun. Kenapa Nabi Adam awak terima taubat? Kenapa Iblis tak mau bertaubat? Semua sebab 5 perkara. Kan? Yang pertama, kan, Nabi Adam dia mengakui akan dosa. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku silap. Jangan sombong. Nabi Adam dia mengakui dosa ni. Sebab tahu buka pintu taubat. Kita buat dosa, buat maksiat, jangan sombong. Jangan bangga. Aku dulu kan, minum arak tu biasalah. Dia sombong, dia bangga. Allah tak akan buka pintu taubat. Jangan bangga sombong dengan dosa yang pernah kita buatkan dulu. Jangan cerita ke orang. Cerita pula rasa bangga. Dulu aku ni kan. Jangan. Kan? Takut-takut awak tak buka pintu taubat. Nabi Adam awak terima taubat dengan sebab 5. Yang pertama apa? Dia mengakui dosa ni. Yang kedua, kan, dia menyesal perbuatan. Menyesal Nabi Adam. Menangis. Kepala tak dongak ke langit. Doanya Rabbana zalamna anfusana in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Menangis Nabi Adam kan. Yang ketiga, Nabi Adam menyalahkan diri. Aku yang salah. Nabi Adam tak salahkan Hawa. Sebab tu bila kita nak bertaubat, jangan salah orang lain. Kalaulah selamat tu tak ada aku yang terus ni. Jangan salah orang lain. Nabi Adam awak terima taubat sebab disalahkan diri. Yang keempat, jangan tangguh, segerakan taubat. Tangguh kadang-kadang menyebabkan awak tak terima taubat.
segerakan taubat. Yang kelima, jangan putus harap daripada rahmat Allah. Jangan pernah, agak-agak awak nak ampunkan dosa aku ni. Umur dah berapa dah. Banyak sangat aku buat dosa ni. Semua jenis aku buat. Apa pun yang tak pernah cuba, semua pernah aku cuba. Diputus harap daripada rahmat Allah. Menyebabkan Allah tak terima taubat dia. Jangan lupa ya. Iblis dilawan daripada ni. Nabi Adam waktu bertaubat, yang pertama dia mengakui dosanya. Yang kedua dia menyesal. Yang ketiga kan disalahkan diri. Yang keempat segerakan. Yang kelima orang panggil jangan putus asa daripada rahmat Allah SWT. Wasari'u ila maghfirah min rabbikum. Segerakanlah kamu kepada keampunan Allah daripada Tuhan kamu tu. Jangan lambat, segera. Jatuh, jangan bertanggung. Cepat-cepat taubat. Sebelum lagi kedatangan maut, sebelum nyawa sampai di khalqum ghorghora. Pintu taubat masih terbuka. Dan tinggalkanlah olehmu pula akan mengerjakan pekerjaan yang lalai. Lalai daripada zikrillah. Jangan kita buat satu pekerjaan yang lalai daripada ingatkan Allah. Dan daripada mengerjakan taat, jangan kita melakukan satu pekerjaan yang menyebabkan lalai daripada mengerjakan taat akan Allah. Dan daripada mengerjakan taat, ataf. Dan tu ataf kepada daripada zikrillah. Janganlah kita mengerjakan pekerjaan lalai daripada zikrillah dan daripada mengerjakan taat. Jangan itu. Dan tinggalkanlah olehmu. Dan tinggalkanlah pula olehmu pula daripada mengerjakan pekerjaan yang terpedaya. Buat satu pekerjaan terpedaya, tertipu daya kita dengan dunia. Segala pekerjaan yang derhaka kepada Tuhan kamu. Jangan buat benda yang isyan. Benda yang derhaka. Benda yang tertipu daya. Mudah-mudahan digantikan Allah SWT dengan sebesar-besar kurnia dan dengan limpah rahmatnya Allah. Allah gantikan akan sejahat amal kamu tu. Gantikan apa? Dengan rupa yang sebaik-baik daripada segala amal kamu. Amal jahat, mudah-mudahan dulu kita jahat, Allah gantikan dengan amal yang baik. Karena firman Allah SWT, Innal hasanati yuzhibna sayyi'at. Artinya firman Allah SWT dalam surah Al-Hud. Dalam surah Hud, sesungguhnya segala amal yang kebajikan itu, amal yang kebajikan terutamanya sembahyanglah, menghapuskan ia amal kebajikan akan segala perbuatan yang kejahatan. Amal kebajikan dia akan menghapuskan amal kejahatan. Dah taubat, jangan malas beramal. Amal kebajikan itulah yang menyebabkan kita boleh terhapus amal kejahatan. Dah taubat tapi malah beramal. Kod mana tu? Iya ke taubat? Kan setengah dia bertanda Allah terima taubat seseorang hamba, dia rajin amal ibadah. Sebab apa? Makin buat banyak taat ibadah, dosa yang dulu Allah gugurkan. Makin banyak dosa gugurkan. Begitulah tanda Allah terima taubat kita. Kita akan banyak mengerjakan amal ibadah. Satu rahmat daripada Allah SWT, diberikan taufik bagi seorang hamba segera nak mengerjakan amal soleh. Jatuh dosa, cepat-cepat taubat. Itu tanda. Jatuh dosa, cepat-cepat diistighfar. Cepat-cepat dia beramal soleh. Lebih-lebih lagi dalam banyak-banyak amal, lebih-lebih semayanglah. Kan? Itu paling lebih. As-salawatul khamsu. Semayang yang 5 waktu tu, kata Rasulullah SAW, wal jum'atu ilal jum'ati. Semayang Jumaat ni, kan, dengan Jumaat yang lagi akan datang. Kan? Wa Ramadan ila Ramadan. Ramadan kita puasa tahun lepas, sama Ramadan tahun akan datang. Orang panggil, kan,
itu merupakan mukaffiratun ma bainahuma. Itu boleh menghapuskan dosa yang antara kedua. Semain Jumaat minggu ni, sementara nak sampai Jumaat yang lalu, Allah ampunkan dosa. Semayang 5 waktu, semayang subuh, semayang nak sampai waktu zuhur, Allah ampunkan dosa. Izaz tunibal kabair. Apabila dia mengerjakan dosa-dosa yang, apabila dijauhkan dosa-dosa yang besar. Izzat tak nambah apabila dijauhkan akan dosa-dosa besar. Jangan tinggal. Kita taubat, amal yang paling utama, sembahyang. Bagaimana dosa yang lalu nak ubahkan jadi benda baik? Apa cara dosa yang lalu nak diubahkan jadi amal taat? Taubat dulu dan rajin buat amal soleh. Wattabi sayyi'at al-hasanat. Dah taubat, gandakan amal ibadah. Amal ibadah tu dah akan gugurkan dosa yang lalu. Itu awak gantikan. Kan awak ganti. Sebab itulah Allah firman, innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Artinya firman Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya segala amal yang kebajikan itu, lebih-lebih terutamanya sembahyang, dia menghapuskan ia akan segala perbuatan yang kejahatan. Maka inilah perhimpunan daripada perbuatan kejahatan dan permainan yang diharamkan oleh Allah SWT. 18 golongan tadi kan. 18 golongan yang Allah haramkan masuk dalam syurga. Inilah jumlah perhimpunan daripada perbuatan kejahatan dan permainan yang diharamkan Allah SWT daripada ampun bagi segala orang tersebut itu. Kalau mengerjakan 18 golongan ni, kalau tak taubat, Allah tak ampunkan dosa. Kan? Kerja 18 golongan ni, jangan terlupa cepat-cepat segerakan taubat. Ini satu tambih. Haza tanbihun. Nabbah yunabbihu tanbih. Tambih itu penjagaan. Ini satu tambih, ini satu penjagaan. Haza tanbihun kalau Arab kan. Ini satu penjagaan tambih pula. Tatkala kita ketahuilah daripada segala jalan yang jadi kebinasaan dan segala orang yang berkahwin. Seperti yang telah tersebut dahulu itu. Dah tahu dah. Sebahagian daripada kebinasaan orang berkahwin apa dia? Takut cari rezeki, jatuh berharap. Dulu duduk bujang, tak banyak belanja. Dah berkahwin banyak pula belanja, tak cukup duit, tak cukup gaji, dia mula nak buat berharap. Itu setengah daripada kebinasaan orang yang berkahwin. Tahu dah dia kata. Sebagaimana yang telah tersebut dahulu dia katanya, maka sepatutnya pula kita ketahui akan faedah berkahwin dan kelebihannya kalian berkahwin. Dulu sebut kebinasaan berkahwin. Kan? Macam-macam lah disebut dulu kebinasaan berkahwin. Jangan jadikan anak isteri satu dalil alasan untuk kau menjadi lain. Satu fitnah, cubaan. Dapat anak, itu fitnah, cubaan. Berkahwin dapat isteri, satu fitnah, cubaan. Kalau kau pandai gunakan anugerah, mereka boleh mendekatkan engkau dengan Allah. Kalau engkau salah gunakan Allah anugerahkan anak isteri, maka lama makin jauh daripada Allah Ta'ala. Dulu rajin semayang, sekarang tinggal semayang. Kan? Itu setengah daripada kebinasaan orang yang berkahwin. Habis bicara, maka sekarang nak masuk tentang kelebihan orang yang mendirikan rumah tangga, kelebihan orang yang berkahwin. Maka sebagiannya pula kita ketahui akan faedah kegunaan berkahwin dan kelebihannya, kelebihan berkahwin. Nak cerita faedah dan kelebihan berkahwin. Maka adalah faedah berkahwin itu 5 perkara. Disebutkan faedah orang berkahwin 5 perkara. Mana dia? Pertama, perkara pertama daripada 5 perkara, dapat anak
itu merupakan kelebihan faedah orang berkahwin. Dapat anak. Iaitulah dapat anak tu asal kelebihan. Ia dituntut akan berkahwin. Kahwin tapi tak syarat. Awak nak kahwin dengan saya boleh. Dengan satu syarat, saya tak nak anak. Tak ada kelebihan lah. Apa kelebihan berkahwin? Sebahagian daripada kelebihan berkahwin dapat anak. Tiba-tiba tak syarat pula tak nak anak. Dan hilanglah kelebihan berkahwin. Maka anak itu merupakan asal kelebihan ia dituntut akan berkahwin. Dan maksud dengan berkahwin itu menghasilkan anak. Dan supaya jangan sunyi alam ini daripada jenis manusia, janganlah alam sunyi daripada jenis manusia. Tapi begitulah akhir zaman. Dulu anaknya belas-belas. Berapa orang anak? 13, 15, 16. Sekarang payah dah. Berapa anak? 2 orang. Sekarang kan. Berapa anak? 3 orang. Nak cari atas 5 sekarang payah dah. Suami isteri kerja, sibuk. Kan? Macam-macam komitmen. Macam-macam dia punya pekerjaan. Kan? Tapi jangan dihalangkan dapat anak. Anak suatu kelebihan. Kan? Anak suatu anugerah daripada Allah. Anugerah nikmat yang cukup besar daripada Allah Ta'ala. Yahibu liman yasha inasan. Wa yahibu liman yasha zukuran. Dan Allah kurniakan anak perempuan siapa yang Allah kehendak. Dan Allah kurniakan anak laki-laki kepada siapa yang Allah kehendak. Syukurlah anak perempuan pun kita bersyukur. Dapat anak laki-laki pun kita bersyukur. Kan? Nak anak laki-laki, tiba-tiba dapat anak perempuan, jangan sedih. Mengharapkan dapat anak perempuan, tiba-tiba dapat anak lelaki, jangan sedih bercerita. Semata-mata dapat anak, itu anugerah yang cukup besar. Orang tak nak anak nak panggil child free kan? Child free kan? Child free kan? Jangan kita buat suatu pembedahan atau operasi yang kekal selama-lama tak boleh ubah. Itu haram. Ikat dia tak kekal. Ikat rahim itu tak kekal. Itu harus. Pergi jumpa doktor, saya nak ikat rahim lah. Itu tidak berkekalan, itu harus. Saya nak buang turun rahim saya. Haram. Kalau jenis berkekalan, itu hukumnya haram. Dia berubah hukum lah. Ada harus, ada makruh, ada halal, dan ada haram. Tengok bagaimana keadaan, bagaimana situasi. Kalau dapat anak membahayakan nyawa, dapat anak risiko bertambah teruk penyakit, itu tak mengapa. Ikat tak mengapa. Kan? Itu berubah-ubah hukum lagi kan. Sebab anak satu anugerah Allah SWT yang cukup hebat dapat anak. Iaitulah jangan sampai bumi ni sunyi daripada manusia. Kan tak ramai orang, banyak pula binatang. New Zealand, binatang banyak daripada orang. Kan? Di New Zealand, lembu lagi banyak daripada orang. Itu parah tu. Kan? Sepatut manusia lebih ramai daripada orang, daripada binatang kan. Dan yang demikian itu, demikian menghasilkan anak, muafakat dengan yang diredha oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Muafakat. Allah pun redha dapat anak, Rasul pun redha suka dapat anak. Tazawwajul walud. Kan? Dalam hadis Nabi katakan, tazawwajul wadud. Kan? Al-walud. Kan? Tazawwajul wadud. Al-walud fa inni muqasirum bikumul umam yaumal qiyamah. Sabda Rasulullah SAW. Berkahwinlah kamu. Tazawwaju. Kahwinlah. Nabi suruh kahwin. Kan? Orang masuk Minang kan tolak. Sampai bila nak jadi janda, nak jadi balu sebagai ketua tu. Orang dah nak. Ya, kahwinlah. Nabi suruh tazawwaju. Kahwin. Kan? Tazawwaju wadud. Berkahwinlah kamu dengan perempuan yang bakanya banyak anak.
Kita ada dua pilihan lah. Nak pilih yang mana? Dua baik orangnya. Tengok mana baka yang paling banyak dapat anak. Tengok adik-beradik dia. Dia nak tahu macam mana ni. Takkan tengok punggung orang tu. Tengok adik-beradik dia. Nak tengok punggung orang. Belum kahwin, nak tengok punggung apa. Tengok muka jugalah. Muka kan tapak tangan je. Nak tengok punggung perempuan tu. Itu yang masalah tu. Memang kena penampangan bakal mak betul tu. Tengok tanya berapa orang adik-beradik. Yang si A ni ramai daripada ni. Yang si B ni daripada dia tak ramai lah. Nabi kata, pilihlah dengan baka yang ramai. Dahulu kan begitu. Tak salah pun kalau nak tak. Tapi yang Nabi anjurkan begitulah. Cari perempuan yang baka banyak. Tazawwajul wadud al-walud. Berkahwinlah kamu dengan perempuan yang banyak. Berkesyubur orangnya. Kan? Kerana aku akan bermegah-megah fa inni mukasirun. Aku bermegah kata Rasulullah. Kan? Bikumul umama, aku bermegah-megah dengan kamu akan umat Nabi ramai, Nabi megah. Kan? Nabi bermegah-megah dengan umat yang ramai. Jadi kiamat, jauh, sejauh-jauh mata memandang hitam. Siapa tu Jibril? Itulah umat Rasulullah. Nabi bermegah umat yang ramai. Dia satu kitab dibicarakan. Tapi bahaya pula kitab tu. Tengok muka, kita boleh ramal. Orang ni macam mana. Tengok tapak tangan, tahu dah. Orang ni sifatnya macam mana. Tapi bahaya pula kaji kitab tu. Asyik nak tilik orang je kan. Tengok kan. Tilik orang pula. Kitab tu namanya kitab Firasat Manusia. Itu itu nak baca sendirilah. Kan? Bahaya kitab tu. Dan setengah daripada faedah dapat anak itu kekal ia anak. Kekal ia mendoakan bagi ibu apa. Kelebihan orang yang ada anak, kita mati dah. Anak boleh doakan untuk kita. Atau kelebihan berkahwin, dapat anak. Kemudian daripada mati, kedua ibu apa? Iaitu mendoakan bagi mak ayah tersebut. Dibilangkan ia doakan bagi mak ayah daripada amal seorang yang soleh yang kekal. Itu dikira amal soleh kita tu. Kita ada anak, kita mati dah. Anak buat tahlil, anak sedekah Fatihah, anak tolong doa, itu merupakan amal yang soleh kita tinggalkan. Kekal. Sampai. Bukan sampai. Itu kelebihan berkahwin dapat anak. Kan? Setengah dia boleh doakan untuk ibu dan ayah. Seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iza mabtab." Ada masyhur hadis ni kan. "Iza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin." Isa solihin tu. Kitab Jawi dia tak ada ha. Awaladin solihin yad'u lahu. Artinya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila mati seorang anak Adam, nescaya terputuslah segala amal anak Adam, melainkan daripada 3 perkara juga. Mana dia? Pertama, sedekah yang diwakafkan. Arab kata sedekatin jariyatin, sedekah yang mengalir. Antara ulama yang menafsirkan apa erti mengalir. Apa erti sedekah yang mengalir? Kan jariyatin yang mengalir. Sedekatin jariyatin, sedekah yang mengalir. Antara ulama yang menakwilkan perkataan mengalir, antara Imam Rafi'i. Kata Imam Rafi'i rahimahullah ta'ala, dia menafsirkan sedekah lain daripada wakaf itu tak mengalir. Yang dikatakan sedekah mengalir, itu dikatakan wakaf. Mati dah, pahala tetap berjalan. Selagi mana orang guna yang kita wakafkan dengan cukup syarat-syarat, sampai 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, 100 tahun mengalir pahala. Kan? Atau dikatakan sedekatin jariyatin, sedekah yang mengalir. Kan?
Sedekah biasa tak mengalir. Sekali sedekah, masa tu je dapat. Esok lusa tak dapat dah. Wakaf. Kelebihan wakaf, sampai mati pun dapat. Itu beza dengan sedekah biasa kan. Ada niat-niat ni. Sedekah biasa ada niatnya. Bukan boleh main sedekah begitu, boleh tu bolehlah. Tapi tak banyaklah pahala ni. Dia 20 lebih niat sedekah. Panjang pula 20 lebih niat sedekah. Kita kena sambung datang. Kemudian kata sabda Rasulullah SAW, Iza mabtanu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Sambung datang lagi. Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqqihna fid din wa alimna ta'wila. Allahumma ftah bihikmataka futuhal arifin wanshurna birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada soalan? Oh, tak ada Ustaz. Masya-Allah. Ustaz, apa ni Ustaz ni gambar tu gelap ke Ustaz? Masih gelap lagi Ustaz tak telefon saya tak dapat link, tak boleh buka. Saya pun tak tahu dah pun. phone Ustaz ke? Ni bukan phone saya. Ni phone Okay. Dia tak terang, mungkin Ustaz kena terang kat depan lampu, tak nampak muka Ustaz. Meja lagi Kena je tak nampak muka Ustaz. InsyaAllah lain kali lah insyaAllah. Kita jumpa lagi. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih.